Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 3 akan membentangkan berkenaan dengan mesin larik CNC. Pensyarah yang mengajar kami bagi mesin ini adalah IITS Dr. Hakim bin Ilyas. Sebelum saya memulakan pembentangan, saya kenalkan dahulu ahli Kumpulan 3. Yang pertama iaitu Muhammad Syakir Kuzai, yang kedua Yuraish, yang ketiga saya Nazatul Akmal dan yang keempat adalah Nur Izzah Akilah. Pengenalan kepada mesin larik CNC. Mesin CNC larik digunakan bagi menghasilkan komponen dan dengan kerata rentas bulat menggunakan operasi pusingan dan tugas yang berkait dengan drilling, boring, typing dan ramming. Mesin ini juga digunakan untuk membuat proses yang mempunyai bentuk yang kompleks. Mata alat bagi setiap operasi dilakukan secara automatik seperti yang ditetapkan dalam program. Kelebihan menggunakan mesin larik CNC ini adalah tahap kejituan yang dihasilkan lebih tepat berbanding dengan mesin larik konvensional. Bahagian-bahagian mesin larik. Antara bahagian yang terdapat dalam mesin larik CNC ini adalah cover, tool turret, main spindle, headstock, main device motor, hydraulic, chuck, bag, frame, tailstock, CNC, monitor, electrical cabinet dan safety window. Seterusnya berkaitan dengan mata alat. Mata alat yang kami gunakan untuk projek ini adalah mata alat yang digunakan mempunyai sifat-sifat seperti bahannya mesilah keras, mempunyai rintangan kehalusan, menahan sifat kekerasan pada suhu yang tinggi semasa pemotongan. Contoh mata alat yang kami gunakan adalah karbida kerana komposisi karbida ini terdapat 82% karbida, 10% titanium dan 8% bahan pengikat polybag. Bahan ini keras dan boleh melakukan pemotongan pada suhu tinggi tetapi karbida ini kurang tahan lasak. Seterusnya berkaitan dengan prinsip pemotongan. Prinsip pemotongan ini adalah penting semasa kami menjalankan projek. Antara yang kami tekankan adalah yang pertama adalah kelajuan spindle RPM, kadar pemotongan IRP atau mm per revolution. Yang ketiga kedalaman potongan TOC. Keempat adalah kelajuan pemotongan dan yang kelima adalah kelajuan putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzah Akilah binti Mazlan, nombor matrik AB21003. Okey. Hari ini saya akan menerangkan mengenai keselamatan diri. Yang pertama, sebelum kita masuk ke bengkel, kita mestilah patuhi peraturan keselamatan sepanjang masa berada di bengkel. Kemudian, kita juga dilarang memakai barang hiasan diri seperti cincin, jam tangan. Pakaian yang sesuai dan kemas serta berkasut. Contohnya, kita mesti pakai baju keselamatan iaitu baju bengkel, safety shoe dan juga Google. Yang keempat, bagi pelajar perempuan, hendaklah ikat rambut dengan kemas dan tudung hendaklah dimasukkan ke dalam baju. Yang kelima, fahamkan kerja sebelum memulakan dan mendapatkan bimbingan daripada pensyarah sekiranya terdapat keraguan. Yang keenam, jangan bermain atau bergurau senda di tempat kerja. Yang ketujuh, beritahu pensyarah dengan segera sekiranya berlaku sebarang kecederaan atau kemalangan. Keselamatan mesin, iaitu sebelum operasi. Yang pertama, pastikan mengisi rekod penggunaan mesin yang terdapat pada mesin sebelum memulakan aktiviti. Yang kedua, pastikan semua perkakas dan alatan mesin berada di tempat yang betul. Ketiga, pastikan paras coolant mencukupi. Seterusnya, pastikan butang on dan off serta emergency button berfungsi. Yang kelima, pastikan pintu mesin sebelum digunakan adalah tutup. Yang keenam, hidupkan mesin mengikut turutan yang betul. Ketujuh, tunggu skrin mesin selesai sebelum memulakan operasi. Pula, pastikan anda tahu cara mengendalikan mesin dengan betul sebelum memulakan kerja. Yang kedua, pastikan program yang hendak dijalankan
telah diperiksa dan diselia oleh penyelia yang telah ditugaskan. Yang ketiga, jangan sesekali memuat turun program tanpa persetujuan dari penyelia. Yang keempat, jangan tinggalkan mesin tanpa pengawasan. 5. Jangan buka pintu mesin semasa sedang beroperasi. 6. Pastikan bahan kerja diikat ketat dan kemas pada ragum. Yang ketujuh, pastikan kulan berfungsi semasa beroperasi. Operasi. Yang pertama, pastikan kerja atau program yang dilakukan telah selesai. Yang kedua, tutup mesin. Ketiga, bersihkan kawasan tempat kerja dan mesin tersebut pada bahagian dalam dan luar. Yang keempat, buang semua lebihan skrap pada mesin ketung utama. Yang kelima, pastikan tiada kulen yang tertumpah pada lantai kerja. Keenam, pastikan peralatan tangan yang sudah digunakan diletakkan pada tempat yang betul. Ketujuh, sapu lantai agar chip pada bahan kerja tidak bersepah. Selamat sejahtera, saya Yuresh dan saya akan menerangkan tentang bab 3, lukisan projek. Dan ini adalah 3.1, interpretasi lukisan projek. Dan ini adalah lukisan isometrik bagi chess. Baiklah, ini adalah lukisan 2D Drafting AutoCAD. Lukisan ini telah dilukis dalam software AutoCAD. Seterusnya, ini adalah pandangan 3D modeling chess castle. Ini juga telah digeneratkan ataupun dihasilkan melalui software AutoCAD. Bagi bill of material, kami telah mengeluarkan dua unit jenis aluminium bentuk silinder yang berdeskripsi 38 mm darab 110 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syakir Kuzai Bahari, nombor matrik CB210154, akan menerangkan proses pemesinan bagi CNC larik. So, pertama sekali iaitu penyediaan bagi Mastercam. Jadi kami di sini menggunakan Mastercam 2022. Dengan itu boleh dilihat di gambar rajah bahawa lukisan kami iaitu castle telah pun dihasilkan. Selepas menghasilkan drawing di Mastercam 2022, kami terus generate G-code untuk mendapatkan coding untuk dibawa kepada mesin. Okay, baik, setelah selesai mendesain di Mastercam, kami juga menggunakan PCR Mastercam bagi mendapatkan coding untuk menjadikan reka bentuk dan reka bentuk pada CNC larik. Baik, di sini saya ingin menerangkan penetapan pada benda kerja. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita perlulah menetapkan tool kita tu berada pada X0 dan juga Y0. Jadi di sini kami memerlukan penggunaan quick setter agar dapat menetapkan kepanjangan mata alat. Jadi boleh dilihat pada gambar yang telah saya letak bahawa quick setter ni kita letak penghujung mata alat dan juga di hujung quick setter, send quick setter hingga mendapat satu bunyi dan juga lampu yang berada di quick setter itu bertukar menjadi warna merah. Jadi untuk mengawal kita punya mata alat, kita menggunakan alat kawalan yang berada di control panel dan dikawal oleh operator. Bagi yang seterusnya iaitu penetapan benda kerja, kami meletakkan bahan kerja kami pada cak dan memastikan bahan tersebut diukur sepanjang 80 mm. Setelah itu, kami menghidupkan spindle bagi memastikan bahan yang telah diikat tidak bergoyang dengan memasukkan coding S150 M03.
Setelah itu, jika bahan kerja dalam keadaan baik, bawa mata alat ke hadapan bahan kerja dengan menggerakkan paksi Z. Setelah bahan kerja telah disentuh dengan mata alat, pergi ke G54 dan tekan measure bagi menentukan koordinat Z0. Setelah penetapan datum bagi bahan kerja telah dilakukan, jadi masa untuk pindahkan kod program daripada Mastercam ke flashcard supaya coding yang telah dibuat tadi, yang telah digenerate oleh Mastercam, boleh digunakan di mesin CNC lathe. Oleh itu, selepas flashcard telah dimasukkan dan coding daripada flashcard tersebut telah dikeluarkan dan boleh digunakan pada mesin CNC, kita kena check dahulu kod program tersebut kerana kita perlu delete semua huruf V kerana CNC lathe tidak boleh membaca huruf tersebut. Setelah pasti bahawa kod yang digunakan adalah proses pemesinan yang sebenar, pastikan mesin dalam keadaan sedia untuk menjalankan proses CNC tersebut. Okey, setelah coding bagi pemesinan telah betul dan juga kita rasa dah mampu boleh jalan, tekan pada butang memori dan cycle start bagi memulakan proses. Bagi mengawal proses pemesinan supaya tidak berlaku kemalangan ataupun apa-apa yang tidak diingini, kita gunakan feed rate yang rendah. Daripada kosong, kita akan naikkan sedikit demi sedikit sehingga kita rasa bahawa coding yang digunakan betul dan dia punya koordinat dalam keadaan yang selamat, barulah kita naikkan feed rate kepada yang boleh kita tetapkan. Setelah itu, kita hanya perlu tunggu sehingga bahan kerja tadi di mesin menjadi satu projek Castle. Seterusnya, macam yang boleh dilihat, ini adalah proses akhir bagi projek kami. Kan tetapi disebabkan projek kami adalah Castle, jadi bentuk di atas Castle kami itu perlu dibuat di CNC milling. Jadi kami mencabut bahan kami dan pindahkan kepada CNC milling dan melakukan proses di atas Castle tersebut. Setelah selesai semua proses, jadi kami pun melakukan proses pembersihan 5S iaitu sisir, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal. Proses ini dilakukan bagi menjaga amalan mesin agar mesin sentiasa bersih dan dalam keadaan baik. Itu saja bagi proses pemesinan CNC larik. Terima kasih. Seterusnya adalah bab 5, perbincangan isu dan masalah. Bagi 5.1, penyediaan bahan mentah, bahan kami gunakan untuk melakukan latihan dan projek CNC lathe ialah 3 aluminium silinder berukuran 38mm darab 110mm. Kami telah memotong menggunakan mesin jigsaw. Isu yang kami menghadapi semasa menyediaan bahan mentah ialah pada mulanya kami diberi arahan bahawa perlu memotong 2 aluminium silinder. Selepas dipotong dan telah memulakan kerja CNC lathe, kami diberitahu untuk memotong satu lagi bahan aluminium silinder. Maka, ini menyebabkan kami atur balik masa bagi memotong bahan tersebut. Seterusnya adalah peringkat Mastercam dan CNC lathe. Pada peringkat ini, ketika melakukan proses melakar desain dalam perisian Mastercam, kami tidak mempunyai rujukan dari kumpulan yang telah melakukan program bagi Castle
CHES, maka kami terpaksa menggunakan ukuran yang berdasarkan rujukan internet yang dicari. Isu yang berlaku ketika melakukan proses pemotongan CNC lathe iaitu ukuran yang dirujuk daripada internet menyebabkan bahan kerja castle chest tersebut ukurannya agak terlalu besar dan tidak selari dengan bahan yang dikeluarkan oleh kumpulan yang lain. Maka, bagi menyelesaikan masalah ini, pesyarah kami telah memberi cadangan untuk mengecilkan desainnya menggunakan Mastercam tanpa mengeluarkan bahan daripada mesin CNC dan melakukan proses pemotongan di atas bahan yang ada, maka dengan pertolongannya kami dapat mengecilkan desainnya dengan menggunakan lakaran pesyarah dan melakukan proses lathe pada bahan yang besar tadi. Masalah pemotongan atas bahan kerja tadi telah menyebabkan isu yang kedua, iaitu isu pembaziran masa. Kami perlu melakukan pertukaran desain tanpa mengeluarkan bahan kerja daripada mesin yang menyebabkan masa yang lama dan kumpulan seterusnya terpaksa menunggu kami sehingga siap produk kami. Walaupun mengambil masa yang banyak, kami masih berjaya menyiapkan proses lathe. Seterusnya adalah peringkat CNC milling. Selepas proses lathe, disebabkan produk kami memilih adalah chest castle, kami juga perlu menggunakan mesin CNC kisar untuk membuat permukaan di atas. Disebabkan permukaan itu tidak boleh dibuat daripada CNC lathe. Isu yang kami hadapi menggunakan CNC kisar ialah kami tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman menggunakan CNC kisar. Maka kami telah dapatkan pertolongan pesyarah dan seorang pelajar senior untuk membantu set data pada mesin kisar CNC dan melakukan pemindahan program Mastercam pada mesin tersebut dan hasilkan T pada permukaan castle itu. Dengan pertolongan itu, kami juga dapat siapkan projek ini. Seterusnya adalah hal-hal lain. Ini adalah gambar ajar bahan kerja selepas proses pemisahan. Selepas melakukan projek ini, kami dapati satu isu lagi iaitu isu memotong bahan kerja yang siap kerana mata alat melurah pada CNC lathe telah patah. Jadi, kami terpaksa memotong secara manual. Dan selepas itu, dengan pertolongan mesin larik konvensional, kami dapat melakukan lurah menggunakannya dengan memotong bahagian yang berlebihan. Bagi rumusan pembentangan CNC lathe ialah kami telah belajar banyak perkara dalam tempoh proses pengajaran kelas ini. Antara perkara-perkara yang kami telah belajar ialah bahagian-bahagian CNC lathe, SOP keselamatan mesin, cara menggunakan AutoCAD dan Mastercam, prosedur mesin dan sebagainya. Terdapat banyak alangan dan masalah dihadapi ketika melakukan projek ini. Tetapi kami akhirnya dapat siapkan projek ini dengan baik. Pada masa ini, saya ingin berterima kasih dengan pesyarah saya iaitu IRTS Lokman Hakim bin Alias bagi bimbingan dan pertolongannya bagi menyiapkan projek ini.